Assalamualaikum, salam Malaysia. Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Maritim Malaysia Negeri Kelantan mengingatkan semua komuniti maritim khususnya di pantai timur agar tingkatkan tahap waspada. Ia berikutan amaran angin kencang berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ketinggian ombak menjejah 3.5 meter. Hujan lebat berterusan dijangka berlaku sehingga Mac tahun depan. Fenomena pasang besar juga diramal sehingga 31 Disember. Situasi ini boleh meningkatkan risiko kepada semua komuniti maritim. Kira-kira 50 penduduk pesisir pantai di Kampung Pulau Kundur, Kota Baru, Kelantan melakukan persiapan awal bagi menghadapi fenomena air pasang besar. Penduduk mula meletak barangan penting di tempat selamat. Fenomena air pasang besar sering kali berlaku namun ia semakin meruncing pada musim tengkujuh. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mengusulkan cadangan kepada Perdana Menteri untuk menambah peruntukan bagi projek menaik taraf infrastruktur dan sistem pengairan di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA). Projek tersebut penting supaya hasrat untuk melaksanakan penanaman padi 5 musim dalam 2 tahun di seluruh kawasan MADA direalisasikan bagi tempoh 3 hingga 4 tahun akan datang. Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) tidak berdepan dengan masalah benih padi berikutan akan menerima 400 tan bekalan tersebut bulan depan bagi penanaman padi musim kedua tahun ini. Pengurus Besar KADA Muhammad Faizul Mustafa memberitahu secara keseluruhan dilaporkan stok bekalan benih yang ada di seluruh negara adalah sebanyak 28,000 tan benih manakala bagi keperluan KADA adalah sebanyak 4,000 tan. 17,300 saringan kesihatan mental telah dilaksana menerusi MyMinda. Menteri Kesihatan berkata ia komponen baru dalam aplikasi MySejahtera yang diperkenal bulan lalu. Pengguna boleh mengakses soalan dan melakukan penilaian status kesihatan mental secara dalam talian. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Kanak-Kanak Malaysia akan dibentang pada sesi Dewan Rakyat minggu depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said optimis bacaan kali pertama RUU itu dapat dibentang sebelum mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15. RUU itu bertujuan menubuhkan satu badan khas yang bertanggungjawab membela dan menegakkan hak kanak-kanak. Kempen bangkit melawan keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak dilancarkan. Ia susulan Selangor mencatat kes keganasan rumah tangga tertinggi di Malaysia iaitu 4,690 kes dari tahun 2020 hingga Ogos lalu. Inisiatif itu dilaksana bersempena kempen 16 hari aktivisme melawan keganasan berasaskan gender yang bermula 25 November hingga 10 Disember ini. Kempen ini sebagai langkah advokasi mendidik masyarakat secara berterusan. Laluan di persimpangan bertingkat Bandar Bukit Raja Utara ke persimpangan bertingkat Asam Jawa Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE sudah dibuka kepada pengguna bermula tengah malam tadi. Tol percuma akan diberi kepada pengguna dari Plaza Tol Bandar Bukit Raja Utara ke Plaza Tol Asam Jawa atau kedua-dua arah sehingga 2 Januari tahun depan. Masa perjalanan dari Kapar ke Asam Jawa Ijuk dapat dijimatkan kepada 15 minit berbanding 45 minit sebelum ini. Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat ATM menyampaikan sumbangan sebanyak 2,322 barangan keperluan kepada rakyat Palestin. Pengerusi Jemaah Tertinggi Bakat ATM, Puan Sri Rahmlah Dawi berkata ia terdiri daripada selimut dan tuala. Bantuan akan dihantar ke Gaza hujung November ini. Usaha keamanan perlu dipertingkatkan bagi memastikan semua bantuan sampai kepada mangsa peperangan di Gaza. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri amat mengambil berat terhadap penderitaan warga Palestin dan berharap bantuan dapat disampaikan segera. Seorang kanak-kanak berusia 9 tahun dianugerahkan pingat Hang Tuah
penganugerahan diberi susulan tindakan pantasnya mengejutkan 6 ahli keluarga yang lain ketika tidur sekaligus menyelamatkan mereka daripada kebakaran. Altamis Faiz Syahrul Nizam menerima anugerah itu yang disampaikan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sempena sambutan Hari Kanak-kanak Peringkat Kebangsaan. 7 lelaki warga Jepun ditahan kerana disyaki terbabit dengan sindiket penipuan panggilan telefon. Tangkapan kesemua suspek berusia 23 hingga 41 tahun itu dibuat selepas menerima laporan daripada pihak Kedutaan Jepun di Malaysia. Modus operandi sindiket itu adalah dengan menyamar sebagai pegawai bank bagi memperdayakan mangsa akaun bank. Mereka mempunyai masalah dan perlu membuat bayaran ke akaun bank sindiket bagi menyelesaikannya. 9 lagi kertas siasatan dibuka bagi kes penipuan pelaburan Yomax melibatkan kerugian lebih 5 juta ringgit. Ini menjadikan keseluruhan 85 kertas siasatan dibuka dengan nilai kerugian lebih 55 juta ringgit bagi kes ini. Setakat ini 45 individu telah ditangkap di mana 3 daripadanya sebagai pengarah syarikat dan pencari akaun kelai. Polis menahan 2 lelaki dan merampas dadah disyaki jenis metafetamin lebih 191 kg di Bukit Puchong pada 12 November lepas. 2 lelaki berumur 32 dan 36 tahun itu berperanan sebagai penghantar menyerokkan dadah seberat 191.516 gram di dalam sebuah pacuan 4 roda. Kesemua dadah dipercayai akan dibawa ke Kedah dan Lembah Kelang dijadikan sebagai lokasi transit. Nilai rampasan dadah berjumlah 6.32 juta ringgit. 934 kompaun dikeluarkan Jabatan Alam Sekitar JAS hasil pemeriksaan terhadap 31,536 kenderaan dalam obstatik di seluruh negara. Antara kesalahan melepaskan bahan pencemar melebihi standard yang ditetapkan setakat suku ketiga tahun ini. Selain itu, pemilik motosikal juga diingatkan untuk tidak mengubah suai spesifikasi kenderaan tersebut sehingga menyebabkan pencemaran bunyi bising. Sepasang suami isteri merayu anak perempuannya yang menghilangkan diri sejak 9 tahun lalu segera pulang. Siti Mariah yang ketika itu berusia 30 tahun gagal dihubungi selepas keluar mencari kerja di Kedah pada 2016. Laporan polis telah dibuat dan orang ramai yang mempunyai maklumat boleh maklumkannya pada balai polis berhampiran. Kira-kira 20 gerai di Uptown Kota Damansara, Petaling Jaya terlibat dalam kebakaran malam tadi. Jurucakap Jawatan Bomba Penyelamat Selangor berkata sebaik tiba deretan ke gerai itu telah terbakar 90%. Selain terdapat bangunan yang menempatkan gimnasium turut terbakar 50%. Tiada kemenangan jiwa dilaporkan. Polis akan memanggil 3 suspek dipercayai pemain bola sepak daripada Majlis Daerah Setiu kerana disyaki mencederakan pengadil semasa kejohanan di Padang Pertanian Lekir Sabtu lepas. Mangsa yang berkhidmat sebagai tentera cedera di pinggang dan kaki akibat ditendang dan mendapatkan rawatan lanjut di hospital. Punca kejadian disebabkan rasa tidak puas hati membabitkan keputusan perlawanan. Dana terkumpul KWSP setakat 31 Ogos lalu adalah sebanyak 1.1 trilion ringgit. Daripada jumlah itu, purata pelaburan KWSP dalam pasaran domestik adalah 64.9%, yang mana 24.4% dalam ekuiti tersenarai domestik. Sehingga 31 Ogos 2023, jumlah dana pelaburan LTAT adalah 10.5 bilion ringgit dengan keseluruhan dana dilaburkan dalam pasaran domestik. Syarikat induk Malaysia Airlines, Malaysia Aviation Group menerima pesawat pertama Boeing 737-8. Menteri Pengangkutan berkata, pesawat canggih ini akan bantu tingkatkan penerbangan domestik sebelum diperluas ke rangkaian lain di seluruh ASEAN dan Asia. MAG telah memesan 25 pesawat berkenaan menerusi kontrak sewa operasinya dengan Air Lease Corporation ALC yang akan dihantar secara berperingkat sehingga tahun 2026. UMW Group mencatat jualan 44,767 unit kenderaan pada Oktober. Ia berikutan kedua-dua
UMW Toyota Motors Sdn Bhd dan syarikat bersekutu UMW Pro 2 terus menyerahkan pesanan tertunggak mereka bulan lepas. Jualan kumpulan automotif itu meningkat 17% kepada 354,505 unit daripada 302,356 unit yang dicatat bagi tempoh sama tahun lepas. Pusat Memudah Cara Pelaburan Malaysia IMFC diwujudkan sebagai pusat sehenti untuk memudah cara urusan komuniti, perniagaan dan pelaburan. MITI memaklumkan IMFC merupakan penambahbaikan kepada pusat khidmat nasihat sedia ada di Mida. Penubuhannya secara fizikal bertujuan mempercepat pelbagai proses kelulusan dan memberi khidmat rundingan serta nasihat. Jumlah kematian rakyat Palestin akibat serangan rejim Israel ke atas Gaza kini mencecah 13,000 orang. Ia termasuk lebih 5,500 kanak-kanak dan 3,500 wanita. Individu yang cedera pula melebihi 30,000 orang dengan lebih 75% daripadanya adalah kanak-kanak dan wanita. Manakala angka yang masih hilang telah melepasi 6,000 orang dengan kebanyakannya dipercayai berada di bawah runtuhan bangunan. Sekurang-kurangnya 12 orang terbunuh dan ramai lagi cedera dalam serangan terbaru Israel ke atas Hospital Indonesia di Gaza semalam. Menurut Kementerian Kesihatan, nyawa beribu-ribu pesakit, kaki tangan perubatan dan penduduk yang dipindahkan berada dalam risiko akibat pengeboman berterusan ke atas hospital berkenaan. Sementara itu, seramai 31 bayi perawatan di Hospital Al-Shifa di Gaza dipindahkan pada Ahad. Dalam kenyataan memaklumkan, kru Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin membawa bayi-bayi itu ke sebuah hospital di Kota Rafah, di selatan semenanjung Gaza. Tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu berkata, keadaan bayi yang baru lahir itu semakin merosot dan berdepan risiko kematian. Menteri Luar China menyatakan dunia perlu bertindak segera untuk menghentikan konflik di Gaza. Delegasi menteri-menteri luar pihak berkuasa Palestin, Indonesia, Mesir, Arab Saudi dan Jordan berada di Beijing minggu ini. Rundingan diadakan untuk mengurangkan ketegangan konflik Palestin-Israel. Bencana kemanusiaan yang sedang berlaku di Gaza memberi kesan kepada semua negara di seluruh dunia. Indonesia menghantar 21 tan bantuan kemanusiaan ke Gaza menggunakan pesawatnya semalam. Bantuan tersebut meliputi bekalan perubatan penting dan peralatan perubatan hospital. Ia merupakan fasa kedua bantuan dari Indonesia ke Gaza selepas penghantaran pertama dilakukan pada 4 November lepas. Kumpulan Houthi Yaman mendakwa telah merampas sebuah kapal kargo milik Israel di selatan Laut Merah. Jurucakapnya memberi amaran bahawa mana-mana kapal milik Israel atau pihak yang menyokong rejim Zionis akan menjadi sasaran pasukan Houthi. Syariah juga menggesa semua negara yang terlibat untuk menghentikan sebarang aktiviti dengan kapal milik Israel. Presiden baru Argentina Javier Milei yang memenangi pilihan raya presiden berikrar akan mengakhiri masalah kemelesetan ekonomi negara itu. Ini selepas inflasi Argentina kini mencecah sehingga 143%. Milei turut berjanji akan mengembalikan kegemilangan Argentina yang pernah menjadi salah satu negara terkaya di dunia satu ketika dulu. Mahkamah akan membuat keputusan ke atas 300 suspek yang disyaki anggota atau penyokong organisasi jenayah Drangheta. Pejabat pendakwa raya memohon hukuman penjara sehingga 30 tahun ke atas kumpulan mafia terbesar di Itali itu. Drangheta adalah kumpulan penjenayah paling berkuasa di Itali yang mempunyai rangkaian di seluruh dunia. Perolehan global kumpulan mafia berkenaan dianggarkan melebihi $54.5 bilion Amerika setahun. Badan Pemikir Alam Sekitar Global menyatakan bandar terbesar di Pakistan, Karachi, sebagai bandar paling tercemar di dunia. Sementara itu, Lahore, bandar kedua terbesar di Pakistan, menduduki tempat ketiga. Pada Sabtu, sekatan pergerakan dilaksanakan di daerah yang terjejas untuk menangani peningkatan tahap pencemaran udara. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.